Bonjour à tous, comment ça va? Materi kita berikutnya ini adalah faire la connaissance. Sebelumnya saya kasih materi tentang se présenter. Se présenter itu memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita faire la connaissance, melakukan berkenalan dengan orang lain. Nah, situasi yang kita pakai juga tetap masih dalam dua situasi. Tetap orang Prancis itu kalau berbicara tetap melihat dalam dua situasi. Nah, situasi yang kita lakukan dalam perkenalannya ini adalah situasi formal dan situasi informal. Kamu sudah tahu kan perbedaan antara formal dan informal. Oke, kita mulai di slide berikutnya. Oke, kita mulai dengan cara yang formal. De manière formelle. Les questions qu'on utilise sont, pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan adalah, nah ini adalah pertanyaan yang kamu ajukan ketika melakukan dialog dengan orang yang baru kamu kenal secara formal. Dengarkan cara pengucapannya, karena kamu nanti juga saya suruh praktek berkenalan dengan teman sekelas kamu dalam bahasa formal dan informal. Dengarkan baik-baik. Kita mulai pertanyaan numero 1, pertanyaan pertama yang diajukan. Comment vous appelez? Saya ulang. Comment vous appelez? Siapa nama Anda? Nomor 2. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Di mana Anda tinggal? Nomor 3. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Berapa usia Anda? Nomor 4. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Apa profesi Anda? Nomor 5. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Apa kebangsaan Anda atau warga negara Anda? Kemudian pertanyaan terakhir. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Dari mana asal Anda? Atau Anda berasal dari mana? Nah, itulah pertanyaan yang kamu ajukan ketika berdialog dengan orang yang baru kamu kenal dalam bahasa formal. Kamu lihat di sini ada keterangan saya bikin. On utilise vous et votre pour la situation formelle. Jadi, di dalam bahasa formal, subjek yang kamu pakai adalah subjek vous. Jadi kalau orang Inggris kan mau formal mau informal sama aja. Kalau dia tanya jawab dengan seseorang tetap pakai you. Mau informal juga you, yang formalnya juga you. Sedangkan Prancis tidak. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dengan bahasa yang formal, subjeknya adalah vous. Sedangkan votre itu menyatakan kepunyaan. Misalkan, what's your profession? Profesi. Apa profesimu Anda? What's your profession? Kalau Prancisnya jadi votre. Jadi your itu persamaannya dengan votre dalam bahasa Prancis. Oke, di slide ini kita menjawab pertanyaan yang diajukan tadi di slide kedua tadi ya. Jadi sesuai urutannya. La réponse à la question ci-dessous est, jawaban dari pertanyaan yang di atas adalah, tadi pertama menanyakan nama, comment vous appelez-vous? Nah, jawabanmu ketika ditanya nama adalah je m'appelle Suswarni. Karena kita formal, nama yang kita berikan adalah nama lengkap. Je m'appelle Suswarni. Kemudian pertanyaan kedua mengenai umur. Vous avez quel âge? Itu tadi pertanyaannya. Maka jawabanmu, lihat jawabannya. Saya 46. Jadi bahasa Prancis kan 46 itu. Kalau saya kan 46. Kamu nanti sesuai umur kamu. Jadi kalau saya, j'ai 46 ans. J'ai, menyebutkan umur, j'ai, baru angkanya diakhiri ons. Tapi ketika menyebut angka itu disambung hurufnya. Seperti ini. J'ai 46 ans.
Sizong. Sis-nya itu digabungkan dengan ongs jadi bunyinya sizong. Saya ulangi. J'ai 46 ans. Kemudian jawaban yang ketiga mengenai alamat. J'habite bukan je habit tapi j'habite à Batam dans Puskopkar blok C20 numéro 19. Oke, ensuite kemudian la réponse de profession. Je suis professeur. Je suis professeur. Saya seorang guru. Saya adalah guru. Kemudian untuk jawaban berikutnya itu mengenai kewarganegaraan. Quelle est votre nationalité? Apa warga negaraan Anda, kebangsaan Anda? Je suis française. Je suis française. Nah, untuk menyebutkan kewarganegaraan, laki-laki dan perempuan berbeda pengucapannya. Kalau perempuan selalu diakhiri huruf E, jadi tekanannya lebih ada di ujungnya ya. Je suis française. Française. Ada E ujung, tekanan E di ujung. Oke, kemudian untuk pertanyaan terakhir. Je viens de France. Je viens de France. Saya berasal dari Prancis. Karena tadi kewarganegaraan saya bikin di situ Française. Warga negara Prancis, nama negaranya, asal negaranya France. Je viens de France. Oke, kita lanjut ke contoh dialog formal. Exemple de dialogue formal. Situation à la gare. Jadi situasinya ini sedang terjadi di stasiun kereta api, à la gare, di stasiun kereta api. Biasalah kan kita kalau lagi di stasiun, di bandara sering ketemu dengan orang nggak dikenal, kita ingin ngobrol, pasti kita ngobrol. Nah, disinilah terjadi perkenalan formal antara Martha et John. Martha, tulisannya Martin, dan John. Oke, dengarkan saya cara pengucapannya. Bagaimana proses dialog formal dalam contoh berikut. Martha. Bonjour monsieur, comment allez-vous? John. Bonjour, ça va bien, merci. Comment vous vous appelez, monsieur? Martha. Je m'appelle Martha. Et vous? John. Je m'appelle John. Où habitez-vous, monsieur Martha? Martha. J'habite à Paris, dans le quartier Obélix, numéro 2. Et vous? John. J'habite à Paris aussi, dans la rue Gustave, numéro 10. Vous avez quel âge? Martha. J'ai 30 ans. 30 itu bahasa Prancisnya 30. Bertemu dengan ons. Jadi digabung 30 ans. J'ai 30 ans. Et vous? John. J'ai 26. 26 sama ons jadi digabung 26 ans. J'ai 26 ans. Jadi sisnya itu akhirannya S ketemu dengan A. Jadi ada istilahnya liaison dalam bahasa Prancis, penyambungan dua huruf itu menjadi Z. J'ai 26 ans. Quelle est votre profession? Martha. Je suis un médecin. Et vous? John. Je suis un journaliste. Quelle est votre nationalité? Martha. Je suis français.
Et vous, monsieur John? Je suis américain. Je suis américain. D'où venez-vous, Martha? Je viens de France. Et vous? Je viens d'Amérique. Harusnya d'Amérique. D, Amérique. Jadi baca d'Amérique. Digabung. Je viens d'Amérique. Ah, le métro est arrivé. Sambung juga. Le métro est arrivé. Disambung pengucapannya. Enchanté de votre connaissance, Monsieur Martha. Saya ulang yang ini ya. Enchanté de votre connaissance, Monsieur Martha. Sekali lagi, enchanté de votre connaissance, Monsieur Martha. Au revoir. Kurang tulisan O-nya. Harusnya ada O di depannya AU. Au revoir. Kemudian si Martha menjawab, enchanté, Monsieur John. Au revoir. Oke, sedikit saya jelaskan di dialog ini. Ada yang saya tandai dengan warna merah. Et vous. Et vous itu pengertian di sini misalkan, what's your name? My name is Susie. And you? Nah, itu dalam bahasa Inggris. In English you say and you. En français, formal dialog, kamu mengatakannya to say et vous dan Anda. Jadi vous itu khusus untuk formal ya, et vous. Jadi nggak perlu pengulangan. And you, et vous, sama aja. Oke, kemudian dalam dialog orang Prancis selalu dimulai dengan salam. Jangan langsung kamu nanti membuat dialog langsung, siapa namamu? Nggak ada salam-salamnya. Harus dimulai dengan salam. Karena ini situasi formal, maka salamnya adalah bonjour. Yang dia pakai, bonjour monsieur. Dan menanyakan kabar juga dalam situasi formal. Kabar untuk situasi formal apa? Comment allez-vous? Nah, jawabannya juga dalam bentuk formal. Bonjour, ça va bien, merci. Beri salam dulu, baru kita mulai dialog tanya jawab tentang pribadi orang yang di hadapan kita. Dan di akhir percakapan ada di situ kalimat enchanté de votre connaissance. Apa itu? Enchanté de votre connaissance itu sama dengan nice to meet you in English. Nah, itu dia, senang berkenalan dengan Anda. Biasanya kan nice to meet you. Kita pasti jawabnya nice to meet you too. Nah, kalau sini jawabnya enchanté. Jadi cuma sebatas itu jawab. Baru salam berpisahnya terserah mau tergantung apa mau kamu ambil. Tinggal kamu pilih dari catatan yang sudah ada untuk salam berpisahnya. Au revoir. Jadi kamu harus pahami bagaimana bahasa-bahasa formalnya yang seperti saya sajikan. Tidak sulit, asal kamu ikutin saja seperti yang saya terangkan. Gampang untuk membuat kalimat itu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan informal. Oke, ensuite on va raconter de manière informelle. Cara berbicara di situasi informal. Bagaimana dialog dalam situasi informal. La question, aduh salah tulis saya nih. Question tertulisnya. Harusnya la question. Pour dialogue informel et la réponse. Pertanyaan di dalam dialog informal dan jawabannya. Nah, kalau cara jawabnya sama aja seperti di formal. Jawaban pertanyaan formal dan jawaban pertanyaan informal sama. Hanya bentuk pertanyaannya saja yang berbeda. Nanti kamu lihat di mana letak perbedaan antara formal dan informal. Perhatikan yang saya bacakan. Informal, mulai numero 1. Yang pertama menanyakan nama. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Siapa namamu? Comment tu t'appelles? Jawabnya, je m'appelle Rémi. Nah, kalau informal cukup katakan aja nama panggilan aja.
Lanjut. Où habites-tu? Di mana kau tinggal? Où habites-tu? J'habite, j'habite, JH, jadi digabung. J'habite à Batam, dans Citrapuri, 7. Nomor 7, 7. Lanjut. Toi quel âge? Toi quel âge? Berapa umurmu? J'ai. Nah, bahasa Prancisnya 13, 13. 13 ketemu ons jadi 13 ans. J'ai 13 ans. Toi quel âge? J'ai 13 ans. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Pekerjaanmu? Je suis lycéen. Lycéen itu siswa SMA namanya lycéen untuk yang laki-laki, yang perempuan lycéenne. Berbeda pengucapan untuk nama pekerjaannya. Saya ulangi. Quelle est ta profession? Je suis lycéen. Karena si Remy yang menjawab, Remy kan nama laki-laki, maka dia mengatakan pekerjaannya adalah lycéen. Quelle est ta nationalité? Apa kewarganegaraanmu? Quelle est ta nationalité? Dia jawab, je suis anglais. Anglais. Saya warga negara Inggris. Kewarganegaraan Inggris. Kemudian, d'où viens-tu? D dengan OU digabung jadi d'où viens-tu? Maka jawabnya, je viens d'Angleterre. Je viens d'Angleterre. Jadi kalau bilang dia tadi kewarganegaranya Inggris kan, je suis anglais. D'où viens-tu? Kamu berasal dari mana? Jadi sebutkan nama negaranya. Nama negara dari Inggris adalah Angleterre. Je viens d'Angleterre. Saya berasal dari negara Inggris. Jadi berbeda kewarganegaraan dengan nama negaranya berbeda. Oke, sekarang perhatikan yang di bawah, catatan di bawah. On utilise le sujet tu et possession ta pour situation informelle. Artinya, untuk berbicara dalam bahasa informal, subjek yang kamu pakai adalah subjek tu. Jadi di bahasa informal itu kita menggunakan tutoyer. Tutoyer itu artinya tu artinya kita berkau-kauan aja gitu, kau-kau gitu. Nah, sedangkan untuk kepunyaannya kita pakai ta. Ta itu sama dengan your juga, your. Nah, tadi kalau untuk di formal subjeknya pakai vous, di informal subjeknya pakai tu. Di formal kepunyaannya pakai votre, di informal kepunyaannya pakai ta untuk menanyakan profesi dengan nationality. Nah, jadi sekarang nanti kamu jangan salah penggunaan subjek. Ta dan votre itu sama kalau dalam bahasa Inggris, yaitu your. Ya. Jadi your name, your book, itu votre dan ta yang dipakai sesuai dengan situasi dan bahasa yang. Oke, on continue. Exemple de dialogue informel. Contoh dialog informal. La situation est devant la classe. Situasinya ini di depan kelas. Jadi kalau devant la classe, alors ils sont dans l'école. Ils sont dans l'école. Mereka berada di dalam sekolah. Artinya Nadia dan Jeremy, Nadia et Jeremy sont lycéens. Nadia dan Jeremy adalah siswa SMA. Nah, nanti di sini kamu lihat percakapannya. Saya tidak lagi menggunakan nanyakan profesi. Kenapa? Karena sudah jelas mereka di sekolah, udah tahu profesinya adalah lycéen dan lycéenne. Lycéen untuk si Jeremy, lycéenne untuk si Nadia. Oke, kita mulai percakapannya. Nadia. Salut, ça va? Jeremy. Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Nadia. Moi, je m'appelle Nadia. Et toi? Jeremy. Moi, Jeremy. Tu es nouvelle lycéenne? Tu es nouvelle lycéenne?
Nadia, oui, c'est vrai. Toi, quel âge, Jeremy? Jeremy, zij 15, 15, sambung dengan ongs jadi zij 15 ans. Et toi, Nadia, zij 14, 14, gabung dengan ongs jadi diucapkan zij 14 ans. Zij 14 ans. Jeremy, quel est ta loisir, Nadia? Quel est ta loisir, Nadia? Nadia menjawab, Zem, aim bacanya digabung, Zem, lire des romans. Zem, lire des romans. Et toi, Jeremy, ma loisir est jouer du football. Quelle est ta nationalité? Nadia, je suis chinoise. Je suis chinoise. Pakai jadi penekanannya di ujung ada. Et toi, Jeremy, je suis indonésien. Je suis indonésien. Nadia, je pense que tu es indien. Je pense que tu es indien. D'où viens-tu? D'où viens-tu, Jeremy? Je viens d'Aceh. Je viens d'Aceh. Et toi, Nadia? Je viens, itu je ya bukan K. Je viens de Chine. Je viens de Chine. Enchanté, Jeremy. À demain. Jeremy, enchanté, Nadia. À demain. Oke, sekarang saya jelaskan dialognya ini. Salamnya salam informal. Salam informal itu ada salut, kuku, bonjour juga boleh. Tapi yang santai aja ya, salut, ça va. Jadi ini salamnya informal. Kemudian si Jeremy jawab, oui, ça va, ya baik-baik saja. Langsung menanyakan nama, comment tu t'appelles? Nah, kalau yang di sini kan pakai tu, kalau di formal pakai vous. Nah, dia menjawab, moi itu saya, menekankan kalau bahasa Inggrisnya me. In English you say me. But en français, vous disiez moi, vous dites moi. Jadi moi, saya, je m'appelle Nadia, et toi. Nah, tadi kalau di formal untuk menanyakan and you pakai et vous, itu formal. Kalau di informal, kamu menanyakan and you-nya itu dengan kata et toi, and you, et toi. Jeremy, moi Jeremy, saya Jeremy. Tu es nouvelle lycéenne, kamu siswa baru. Karena yang ditanyanya si Nadia itu kan siswa murid SMA. Kalau murid SMA-nya perempuan, lycéenne. Kalau murid SMA-nya seorang laki-laki, lycéen. Beda ya, ini pakai E di belakang ujungnya karena Nadia adalah perempuan. Tu es nouvelle lycéenne, kamu siswa baru. Nadia, oui, c'est vrai. Ya benar, c'est vrai, benar. Lalu tu quel âge, umur, j'ai 15 ans, et toi, and you. Nah, kemudian ada pertanyaan si Jeremy, quel est ta loisir? Dia nggak menanyakan profesi sesuai dengan urutan kita yang di atas ya, diganti dengan pertanyaan yang lain karena sama-sama tahu mereka adalah seorang murid SMA. Jadi bisa kamu ganti pertanyaan yang berbeda yang masih berhubungan dengan jati diri. Hobi kan itu bagian dari jati diri juga. Jadi menanyakan hobi, quel est ta loisir, Nadia?
Apa hobimu Nadia? Nadia menjawab, J'aime lire des romans. Et toi? J'aime lire des romans. Saya suka membaca novel. Dan kamu? Nah, si Jeremy jawab, ma loisir est jouer du football. Jadi si Jeremy hobinya itu bermain sepak bola. Jadi dia mengatakannya, ma loisir, hobi saya, ma loisir est jouer du football. Boleh kita jawab, j'aime, saya suka, lire des romans. Boleh juga dijawab dengan ma loisir, hobi saya est jouer du football. Nah, kemudian quelle est ta nationalité? Si Nadia jawab, je suis chinoise. Karena dia orang Cina, warga negara Cina, maka dia mengatakan chinoise. Ada E, karena untuk perempuan diakhiri huruf E untuk kewarganegaraannya. Kalau laki-laki mengatakan je suis chinoise. Kalau je suis chinois, yang perempuan mengatakan je suis chinoise. Et toi? Si Jeremy mengatakan je suis indonésien. Indonesia. Kalau yang perempuan Indonesian. Kemudian Nadia, je pense que tu es Indien. Saya kira kamu orang India. Orang India, India. D'où viens-tu? Je viens d'Aceh. Et toi? Nadia menjawab, je viens de Chine. Je viens de Chine. Tadi kan si Nadia nasionalitenya adalah sa nationalité est chinoise, warga negara Chinoise, warga negara Cina atau kebangsaan Cina. Asalnya elle vient de Chine, berasal dari negara Cina. Negaranya disebut Shin. Kewarganegaraannya Chinoise, Chinois untuk laki-laki, Chinoise untuk perempuan. Dan salam berpisah mereka singkat saja. Ang song te, adema. Ang song te, senang bertemu denganmu. Adema, sampai besok. Nah, si Jeremy menjawabnya singkat juga. Ang song te Nadia, adema.